Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Kita berjumpa lagi di video kali ini. Okey, kali ini cikgu akan sambung bab 5 matematik tingkatan 2. Okey, so kali ini kita fokus kepada 5.2 iaitu sifat simetri perentas. Okey, kita mulakan dengan 5.2.1 ciri-ciri bulatan. Apakah standard pembelajaran kita? Okay, yang pertama, menentu sahkan dan menerangkan bahawa yang pertama, diameter ialah paksi simetri bulatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Yang ketiga, pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Yang keempat, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Dan yang terakhir, yang kelima, perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, so kita lihat. Banyak ni kita nak lihat. Okey, aktiviti rangsangan minda ya. Tujuan dia menentu sahkan sifat diameter sebuah bulatan. Yang kedua, hubungan jejari yang berserenjang dengan perentas. Okey, bahan dia adalah perisian geometrik dinamik. Okey, buka fail MS08 081 untuk memperoleh fail yang telah disediakan ya. So anak-anak boleh cuba aktiviti ni. Okey. Okey, sampailah dekat sini. Okey, so apakah perbincangan untuk aktiviti ni? Dan tentulah kita nak apakah kesimpulan yang anak-anak dapatlah bagi semua aktiviti penerokaan yang anak-anak buat. Okey, sebelum kita lihat apakah kesimpulan yang sepatutnya anak-anak dapat, kita lihat ya. Tahukah anda? Okey, bulatan mempunyai bilangan paksi simetri yang tidak terhingga kerana sebarang garis lurus yang melalui pusatnya merupakan paksi simetri bagi bulatan tersebut. Okay. Imbas QR code atau layari laman web ni untuk sifat simetri perentas yang pertama. Okey. Kita boleh cuba scan atau masuk web tu untuk lihat. Okey, so apa kesimpulan dia? Yang pertama, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Ini diameter kita dah belajar kan 5.1 yang lepas. Diameter ni maksudnya satu garis lurus daripada lilitan ni ke lilitan sini. Dan dia melalui pusat bulatan. Jadi, kalau kita ini adalah diameter, dia memang bahagikan bulatan tu kepada dua bahagian yang sama besar. Dia ibarat cermin. Itu sebab kita kata diameter ni adalah paksi simetri. Okay, next. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Berserenjang maksudnya apa? Okay, ini perentas ya. Ini jejari. Jadi, berserenjang maksudnya, jejari ni dengan perentas ni, dia buat sudut 90 darjah. Itu ada sudut kotak tu kan. Jadi, kalau dia buat sudut 90 darjah, suatu jejari buat sudut 90 darjah dengan satu perentas, jadi dia akan membahagi perentas tu kepada dua jarak yang sama panjang. Nampak tu? Itu sebab dia ada tanda dua tu. Ya? Itu maksud dia. Okay? Alright. Sebelum cikgu bagi tip, cikgu pergi sini lagi. Katakanlah panjang perentas ni 8 cm. So, jejari ni dia buat sudut 90 darjah atau berserenjang dengan perentas dia. Maksudnya, sini berapa? Sini 4 lah. Sini 4 juga. Itu maksud dia. Ya. Okay, tip. Diameter ialah perentas yang melalui pusat bulatan. Ni berapa banyak kali dah kita highlight tentang apa itu diameter. Okay, next activity rangsangan minda lagi ya. Kita nak menentu sahkan sifat pembahagi dua sama serenjang dua perentas. Yang kedua, sifat-sifat perentas yang sama panjang dalam satu bulatan. Okay, masih lagi menggunakan perisian geometrik dinamik Buka fail yang sama MS082 pula. Tadi 081 kan. Okay, cuba anak-anak lakukan aktiviti ni So perbincangan dia. Dia tanya di manakah garisan OP dan OQ bertemu? Adakah panjang lengkok AGB dan CID sama? Jika panjang AB sama dengan CD, jarak OP sama dengan jarak apa? Dia tanya kan. Adakah jarak OP dan OQ sama?
Cuba anak-anak bincangkan. Okey, ini kesimpulan dia daripada aktiviti tadi ya. So, sepatutnya anak-anak akan dapat pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, katakan ni perentas. Ingat diameter tu pun perentas. Okey, perentas. So, dia buat sudut atau dia berserenjang dengan ini jejari. Jejari lah kita panggil. Diameter So, ini perentas kan. So, jejari ni dia buat berserenjang dengan perentas ni. Okay. Kemudian saya ada satu lagi jejari kat sini. Dia pun berserenjang dengan perentas tu. Jadi, okay, pembahagi dua sama perentas ni sebenarnya dia memang akan bertemu dekat pusat sebab ini jejari, ini pun jejari. Memanglah dia bertemu dekat pusat. Okay, faham Okay, yang kedua, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okay, katakan sini perentas dia 8 cm. Sini pun perentas dia 8 cm. Jadi panjang lengkuk kat sini dia samalah dengan panjang lengkuk kat sini. Faham tak? Okey, saya ulang Okey, katakan panjang perentas ni 6 cm. Bawah ni pun 6 cm. Jadi panjang lengkuk yang dibatasi oleh perentas tu sama panjanglah dengan perentas kat bawah panjang lengkuk kat bawah ni. Okey. Next. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, cikgu ulang Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, katakan ini adalah perentas. Panjang dia 5 cm. Ini pun 5 cm. Kemudian kita ada jejari yang berserenjang lah. Bila serenjang maksudnya jarak perentas tu sama nanti kan dia bahagikan, jejari tu akan bahagi perentas tu kepada dua bahagian yang sama besar. Yang ini pun sama. Okey. Perentas dia sama panjang, jadi ini pun jejari dan dia juga berserenjang. Maksudnya anak-anak, garis daripada perentas ke pusat ni sama panjang lah. Katakan garis ini, tengok kerja cikgu ni. Katakan garis jejari ni, dia bukanlah jejari sebab dia hanya sampai perentas kan. Garis daripada pusat ni, garis lurus ke garisan perentas ni, katakan 4 cm, so sini pun 4. Syarat dia, perentas ni mesti sama panjang. Faham Kena faham ni betul-betul. Kalau tak faham, susah. Baik. Okey, untuk sifat simetri perentas yang kedua, tadi yang pertama kan, so scan QR code ni atau masuk laman web ni Ini adalah sifat simetri perentas yang kedua. Okey, jom fikir, berapakah bilangan paksi simetri untuk separuh bulatan? Kalau satu bulatan tadi tak terhingga, kalau separuh berapa? Okey, contoh 2. Raja di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O, O bukan kosong lah, O kita panggil. Dan garis MN adalah perentas. MN ni perentas. Namakan paksi simetri bagi raja ini. So, paksi simetri. Apa? Okey, kemudian nama paksi simetri. Inilah diameter kan. AB, AOB ni. Dan POQ. Ada dua kan. Okey, diberi OK3. Ni cikgu suka conteng. Okey. OK3 dia kata. OK. Panjang sini. 3 NK4. NK. NK4. Hitung panjang ON. Di sini ON. Jadi, kita tahu kan. Ini PO tu adalah jejari. MN tu adalah perentas. Okey. Jadi, dia mesti sifat dia adalah dia mesti berserenjang. Jadi bila berserenjang, sini pun serenjang. Maksudnya dia akan gunakan teorem Pythagoras. Kalau sini 3, sini 4, ON ni adalah hypotenuse. So, kalau anak-anak masih ingat teorem Pythagoras, ON tu kita tahu 5. Tak apa, sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana Namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Mana sudut ONK? ONK sini kan? Sini. So, mana sudut yang sama dengan dia? Mestilah sebelah sini. Iaitu OMK atau KMO kan. Okey, kita lihat. Okey, sebelum kita jawab, kita tengok dulu tips.
Dua jejari dan perentas membentuk segitiga sama kaki. Sebab sini jejari kan. So, dia memang sama kaki lah. Jadi, sudut A dengan sudut B sama. Okey, ni teorem Pythagoras bab terakhir theta 1 kalau anak-anak dah lupa kan. Okey, A, B, C ni kita panggil hypotenuse sebab AC ni satu sifat dia adalah sisi yang paling panjang. Yang kedua, sisi ni bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi ini formula dia kan, iaitu AB ni, AB atau A kuasa 2 tambah BC atau B kuasa 2, B kecil dia akan sama dengan hypotenuse AC atau C kecil kuasa 2. Ini adalah teorem Pythagoras. Next, jom fikir. Cikgu ada P, M, Q ni dekat, 3 titik dekat, lilitan, O adalah pusat. Apakah hubungan antara O, P, O, Q dengan OM? Cikgu dah nampak dah. Cuba fikir, apa hubungan dia? Okay, kita tengok penyelesaian tadi kan. So, inilah dia. Dia punya faksi simetri kan, AOB dan POQ. Ini yang cikgu cakap tadi. Kita nak cari ON, dia guna teorem Pythagoras. So, ON kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi, ON, kita hilangkan kuasa 2, pindah sini dia jadi punca kuasa 2. 4 kuasa 2, 16, 3 kuasa 2, 9. So, 16 tambah 9, dapat 25, tapi masih ada punca kuasa. Punca kuasa 2. Jadi, punca kuasa 2, 25 dapat 5. Maksudnya, panjang ON ni adalah 5. Ini sudut yang sama tadi kan. Jadi, sudut OMK cikgu dah tunjuk tadi. Okay. So, boleh Alright. Good. Okay, contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Jelaskan. B. Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS 8, hitungkan panjang perentas MN. Kita tengok dulu mana bulatan dia. Ni. Okey, jom kita conteng-conteng. Yang pertama, A dia kata, adakah panjang MS ni panjang MS sama dengan panjang SN? Jelaskan. Sama tak? Sama. Kenapa? Sebab MN ni adalah perentas dan kita ada jejari OP yang buat sudut serenjang. Jadi, bila dia buat sudut serenjang dengan MSN punya garis atau perentas, jadi dia akan membahagikan perentas MSN ni sama panjang, sama bahagian lah. Okay, ini adalah jejari kan, ini adalah perentas. So, dia buat sudut berserenjang 90 darjah. Jadi, MS mestilah sama jarak dengan SN. Okay, B. Jika jejari bulatan 10, ni 10 kan, dan OS 8, panjang OS 8, hitung panjang perentas MN. Dia suruh cari panjang MN. Jadi, awak kena cari panjang MS dulu. Guna teorem Pythagoras sebab ini segitiga bersudut tegak. Dah dapat jarak MS, automatik awak tahu jarak SN sebab jarak dia sama. Jadi, cari darab dengan 2 saja nanti. Kita tengok. Ya kan, cikgu dah cakap tadi, MS sama dengan SN, jejari OP yang berselenjang dengan perentas, dia akan membahagi 2 sama perentas. Itu sifat dia. Ini cikgu cakap tadi, gunakan teorem Pythagoras, cari MS dulu. Jadi, hypotenuse dia 10 kuasa 2 tolak dengan sisi dia 8 kuasa 2. So, dapatlah 6. Jadi, oleh kerana MS sama dengan SN, so 6. SN juga 6. Jadi, panjang dia 6 tambah 6 lah. Jadi, MN dapat 12. Okey. Baik, contoh 4. Raja di sebelah menunjukkan 2 perentas yang sama panjang RS dan TU. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan O. Diberi OP sama dengan 5 dan RS sama dengan 24. Yang pertama, hitungkan panjang PR. B. Adakah lengkuk minor RMS dan TNU sama panjang? Jelaskan. C. Hitung jejari bulatan. So, kalau anak-anak tengok soalan ni, okay. Ni gambar raja dia supaya kamu nampak. Okay. Sebaik-baiknya apa maklumat yang ada ni kita letak kat dalam tau. Itu cara dia. Tak letak kat dalam susah. Okay, yang pertama. Okay. Menunjukkan 2 perentas yang sama panjang. RS dan TU. RS dengan TU sama panjang.
Okey. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan. Jadi jarak ni mesti sama. Ini pun mesti sama. Kenapa? Sebab dia sama panjang, perentas yang sama panjang dan dia ada ni, kalau cikgu teruskan dia jadi jari ni. Dan dia buat sudut 90 darjah, 90 darjah. Jadi jari itu bila buat sudut serenjang dengan satu perentas, dia akan bahagikan perentas tu kepada dua bahagian yang sama panjang, kan? Okey. So, diberi OP5. Mana? OP5. Jarak OP5. Jadi jarak sini pun mesti 5. Okey. RS 24. RS 24. Jadi bahagi 2, sini 12, sini 12, sini 12, sini 12. Sebab dia sama. Hitung panjang PR, dah dapat dah 12, kan? B, adakah lengkuk minor RMS? RMS ni lengkuk minor RMS dan TNU. Ni TNU. Adakah sama panjang, ya? Jawapan dia ya. Kenapa? Sebab dia ada perentas. RS dengan TU tu sama. Dia perentas dan sama panjang. Tadi kita dah belajar sifat dia, kan? Bila RS dengan TU dia sama panjang dan dia perentas, maka lengkuk yang berada atau dibatasi oleh perentas itu dia sama panjang. Okey. C, hitungkan jejari bulatan. Jadi kita dah tahu sekerat PO tu 5. Jadi kita kena cari MP ataupun QN. Cara dia kena cari kat situ. Okey, kita dah tahu situ 12. MS, tahu tak MS? MS. Okay. So, kalau saya bawa ke sini, OS tu adalah jejari dia juga. Betul tak? Okay. So, tak apa. Kita tengok cara penyelesaian dia. Okay. A tadi, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi perentas itu kepada dua bahagian yang sama panjang. So, PR sama dengan 24 bagi 2, 12. Cikgu dah sebut tadi. Okay, B. Ya. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang, kan? Okay, C. OR adalah punca kuasa 2, PR kuasa 2 tambah OP kuasa 2, kan? Perentas RS dan TU sama panjang, ya. Jadi, masukkan nilai PR 12, OP 5. Selesaikan dapat 169, punca kuasa 2. So, OR dapat 13. OR, OS, OT, OU semua adalah jejari. So, sama panjang, ya. Okey, boleh, ya? Tahukah anda sudut pada lilitan dalam sebuah semi bulatan ialah 90 darjah? Okey, tengok ini adalah diameter. Lepas tu cikgu buat satu segitiga yang bersudut 90 darjah dan dia bertemu ataupun dia menyentuh lilitan. Jadi semua ni akan ada 90 darjah, tau. Faham tak? Jadi kalau cikgu ada segitiga kat sini juga, okey, yang penting dia sentuh diameter tu, ya. Sini pun akan jadi 90 darjah. Kalau cikgu buat kat sini, sini pun 90 darjah. Okey, faham, Baik. Okey, next 5.2.2, pusat dan jejari bulatan. Standard pembelajaran, kita nak menentukan pusat dan panjang jejari bagi satu bulatan melalui pembinaan geometri. So, mesti adanya kelukis macam biasa. Okey, menentukan pusat dan jejari bulatan. Anak-anak kena lukis ni, ikut arahan ni. Okey. Bincangkan ciri-ciri titik O. Bincangkan ciri-ciri garisan OT. Mana O? OT tu jejari. Okey, so cuba anak-anak. Okey. Alright, so cikgu nak terus kesimpulan daripada aktiviti tadi. Pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas akan sentiasa bersilang di pusat bulatan. Itu kesimpulan dia. Okey, kita tengok 5.2.3 penyelesaian masalah. Okey, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas, ya. Contoh 5. Okey, seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan seperti rajah di bawah ni, ya. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. Diameter 50 cm, ya.
3 batang besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Hitung panjang PR. Dia nak PR yang tepi ni berapa panjang dia. Okey, jom kita selesaikan. Memahami masalah, diameter tingkap 50. Jadi panjang QT 31, US 48, dia nak panjang PR. Ni maklumat yang dia kasih. Okey, merancang strategi. First cari jejari dia. Jejari diameter bagi 2. Dia dah beritahu kan diameter 50. So 50 bagi 2, jejari adalah 25. So cari OT guna teorem Pythagoras. Punca kuasa OU kuasa 2 tolak UT kuasa 2. Okey, so OQ sama dengan QT tolak OT. Okey, kemudian nak cari PQ pun guna teorem Pythagoras. Dan PR adalah PQ darab 2. Okey, melaksana strategi. Cari OT lah. Masukkan nilai 25 tu adalah OU, manakala UT adalah 24. So dapat OT kita 7. So OQ adalah 31 tolak 7 lah. So dapat 24. Okay, PQ masuk OP kita 25, OQ kita 24 yang kita baru cari ni kan. So PQ kita dapat 7 ya. Jadi PR adalah 7 tambah 7, so dapat 14. Ataupun PQ darab 2 kan. PQ darab 2, 7 darab 2 pun boleh. Jadi kesimpulan kita, PR kita adalah 14. Okey, nampak dia gabung kemahiran bulatan, teorem Pythagoras, segitiga, semuanya anak-anak dah belajar di tingkatan 1. Okey, so sebagai pengukuhan muka surat 85 buku teks ada 2 soalan, jom cuba 5.2. Cikgu nak kamu cuba buat dalam buku tulis. Hari ni latihan 2 saja. Okey, hantar bila naik sekolah nanti anak-anak kalau tak faham, bincang dengan kawan, refer guru kamu ataupun ulang balik video ni, buat slow-slow. Ramai cakap dengan cikgu tak faham dan sebagainya. Okey, nasihat cikgu bila tengok tu tengok fokus. Itu yang pertama buat tengok slow-slow, tak faham stop, ulang balik. Dan mesti ada pen atau pensel kat tangan, catat. Okey, kalau boleh terus mana-mana tu buat bersamalah. Cikgu buat, kamu buat. Lepas tu bila latihan ni buka balik yang kamu tak faham tu, video yang kamu tak faham, buat slow-slow, tengok sampai tengok video. Okey, kalau masih tak faham refer pada guru lah So itu saja untuk video kali ini anak-anak. Okey, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, itu saja. Assalamualaikum, bye.